Sistem tulisan Pallava. Sistem tulisan Pallava berasal dari India. Okey, tulisan Pallava dibawa oleh orang Hindu semasa mereka tiba di kawasan-kawasan Melayu seperti Srivijaya dan Palembang. Selain itu, tulisan ini juga menerima banyak pengaruh bahasa Sanskrit yang menjadi bahasa pentadbiran dan ilmu pengetahuan. Sistem tulisan ini melalui penyebaran terhad kepada bahasa dan tulisan kerana tiada kemudahan asas untuk mengajar orang biasa membaca dan menulis. Penemuan terawal tulisan Pallava adalah tiang batu persembahan yang juga dikenali sebagai Yupa di daerah Muara Kamai iaitu terletak berkaitan di Sungai Mahakam dan Kedang Kepala. Yupa dijumpai oleh pekerja topografi Belanda pada tahun 1879 dan kini disimpan di Muzium Nasional Jakarta. Seterusnya, mari kita beralih kepada sistem tulisan Kawi. Sistem tulisan Kawi merupakan aksara Brahmi Pallava yang digunakan di wilayah lautan Asia Tenggara termasuk Kepulauan Melayu sekitar abad ke-8 hingga abad ke-16. Tulisan ini juga digunakan untuk menulis bahasa Sanskrit dan bentuk kuno bahasa-bahasa Jawa, Sunda dan Melayu. Perkembangan sistem tulisan Kawi. Sistem tulisan Kawi ini bermula dari satu tulisan iaitu Pallava yang berasal daripada selatan India. Seterusnya, tulisan ini digunakan bagi menulis bahasa Sanskrit dan Jawa kuno. Perbezaan yang membandingkan tulisan ini adalah mementingkan suku berbanding huruf. Keunikan tulisan Kawi pula ialah A, Ka, Me, Ti, Sa dan lain-lain yang lebih kurang malah hanya sebutan sahaja yang berbeza bagi sistem tulisan Kawi ini. Berikut merupakan contoh-contoh gambar tulisan Kawi. Okey. Yang pertama, huruf aksara Kawi adalah gabungan huruf India Selatan. Seterusnya, tulisan ini juga menggambarkan sebuah suku kata dengan vokal yang diubah tanda baca. Kemudian, memiliki 47 huruf dan terdapat segelintir bentuk dan penggunaannya yang kurang jelas. Dan memiliki bentuk subskrip huruf untuk menulis konsonan. Peringkat awal tulisan ini berbentuk kursif dan ditulis pada daun lontar. Kemudian, digunakan pada batu bersurat dicoreng pada tahun 1179 Masihi dan padang lawas pada tahun 1213 Masihi. Bukti penemuan sistem tulisan Kawi ini ialah tulisan Kawi digunakan serentak ketika era permulaan tulisan Jawi di kalangan orang-orang Melayu. Kemudian, penemuan batu bersurat orang Melayu di Pengkalan Kempas, Sungai Ujong Negeri Sembilan yang memaparkan tahun 1463 yang mempunyai tulisan Jawi dan Kawi yang membuktikan kedatangan pengaruh Islam ke tanah Melayu. Seterusnya, saya akan menerangkan sistem tulisan Jawi. Tulisan atau aksara Jawi yang merupakan tulisan Arab yang digunakan untuk bahasa Melayu. Tulisan Jawi ini juga digunakan di Malaysia, Singapura, Brunei dan Thai Selatan. Di Indonesia, tulisan Jawi dikenali sebagai tulisan Melayu, huruf Arab. Bagi bahasa Jawa pula, mengenali tulisan Arab sebagai tulisan Pegon, manakala bahasa Bugis sebagai tulisan Serang. Kemudian, tulisan tidak digunakan dalam bahasa Melayu klasik, malah menggunakan istilah aksara. Jawi berasal daripada bahasa Arab. Sistem ejaan Zaba. Sistem ejaan Zaba merupakan sistem pertama dalam sistem ejaan Rumi bahasa Melayu yang disusun oleh orang berbangsa Melayu pada tahun 1933 iaitu sebelum Perang Dunia Kedua dan telah berkembang dalam sistem ejaan Melayu. Sistem ini dihasilkan di SITC iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris dan menjadi sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum kewujudan sistem ejaan baharu. Seterusnya, sistem ejaan yang dijadikan sebagai sistem ejaan rasmi dalam Kerajaan Malaysia, sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi sehingga 50-an sebelum digantikan sistem ejaan baharu Bahasa Malaysia pada 16 Ogos 1972. Sistem ejaan Rumi Kongres. Pada tahun 1956, Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ketiga yang dikenali KB
KBPM iaitu satu ejaan rumi bahasa Melayu yang telah dipersetujui. Seterusnya, sistem ini tidak digunakan kerana terdapat penerapan lambang fonetik yang diberi nama Sistem Ejaan Kongres. Kongres ketiga KBPM yang dijalankan pada 16 hingga 21 September 1956 di Johor Bahru dan Singapura yang telah dihadiri lebih kurang 500 orang perwakilan dan pemerhati dari 59 buah badan dan persuratan Melayu dari seluruh Malaya pada waktu itu. Terdapat 4 dasar pengejaan bahasa Melayu dengan huruf rumi telah dirumuskan semasa perbahasan dilakukan. Seterusnya, saya akan menyerahkan sistem ejaan yang ditetapkan dalam Sistem Ejaan Rumi Kongres. Okey, yang pertama, penggunaan sistem fonologi, bukan fonetik, kerana ia melambangkan satu fonem dengan satu huruf sahaja. Yang kedua, ketetapan semula dari segi keserasian vokal dalam suku kata awal dan suku kata akhir. Yang ketiga, penggunaan kata sempang dihapuskan. Yang keempat, pembaharuan dari segi pembezaan mengeja. Yang kelima, perubahan dalam kata partikel liatu iaitu kata gelaran si, kata depan di, ke dan penanda sama ada satu se dipisahkan daripada perkataan dasar tanpa sempang. Seterusnya, pedoman ejaan rumi bahasa Melayu iaitu dalam penggunaan abjad. Pertama, abjad digunakan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada huruf-huruf yang disenaraikan di bawah dan sebutan tiap-tiap huruf yang disertakan di sebelahnya. Yang kedua, huruf diftong yang melambangkan gabungan dua huruf vokal AI, AU dan OI yang digelarkan bunyi keluncuran. Manakala bagi huruf vokal terdiri pada A, E, I, O, U. Dua versi huruf I iaitu I pepek dan I teling. Dan terakhir huruf konsonan. Huruf konsonan dalam ejaan bahasa Melayu terdiri daripada P, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, M, V, W, X, Y dan Z. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang penulisan huruf. Yang pertama, gabungan huruf konsonan. Terdapat 5 gabungan huruf konsonan iaitu GH, KH, NG, NY dan SY yang tiapnya mempunyai gabungan yang melambangkan satu bunyi konsonan. Yang kedua, pemenggalan kata. Kalau di tengah kata terdapat dua huruf vokal yang berurutan, pemisahan mesti dilakukan di antara vokal tersebut. Misalnya, main, saat, buah dan biar. Yang ketiga, huruf besar yang digunakan bagi huruf pertama kata awal ayat. Misalnya, yang saya ditulis di bawah, dia mengantuk. Apa maksudmu? Okey, yang terakhir huruf tebal. Penyusunan naskah dilakukan berdasarkan huruf tebal mengikut tajuk bab, tajuk buku, bab, bahagian bab, daftar isi, daftar jadual dan daftar lambar. Seterusnya, saya akan menerangkan penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Digunakan pada akhir ayat yang bukan ayat pertanyaan atau ayat seruan. Misalnya, Hafizah tinggal di kampung Kok Lanas, titik. Yang kedua, tanda koma yang digunakan sebagai pemisah unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Yang ketiga, tanda koma bertitik digunakan sebagai pemisah ayat-ayat yang sejenis atau setara. Yang keempat, huruf tebal yang digunakan pada akhir suatu pernyataan apabila diikuti suatu rangkaian atau pemberian atau penjelasan. Mari kita beralih kepada peranan pejabat karang mengarang. Pejabat karang mengarang menghasilkan penerbitan ilmiah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, malah memperbanyakkan bahan rujukan kepada semua golongan tanpa mengira peringkat umur.
Seterusnya, pejabat karang mengarang juga berperanan membuka peluang kepada warga akademik dalam meluaskan kepakaran dalam bidang diceburi dan menyuarakan budaya penulisan dalam kalangan universiti. Seterusnya, menerbitkan hasil penyelidikan warga akademik dalam bentuk buku, jurnal dan sebagainya. Dan mengadakan bengkel-bengkel penulisan serta kursus penterjemahan merupakan peranan pejabat karang mengarang. Seterusnya, Pakatan Belajar pula berperanan mengkaji dan mempelajari bahasa Melayu agar pengetahuan bahasa Melayu lebih mudah tersebar luas kepada orang ramai. Dia juga berperanan memelihara, melengkapkan dan memodernkan bahasa Melayu. Seterusnya, Pakatan Belajar ini juga berperanan untuk memelihara tulisan Jawi dan meningkatkan standard bahasa melalui aktiviti ceramah dan penyelidikan. Selain itu, mengendalikan perbincangan berkaitan bahasa Melayu dan menubuhkan perpustakaan juga terletak di bawah Pakatan Belajar. Seterusnya, meningkatkan dan memajukan bahasa Melayu secara berkumpulan serta memperjuangkan kedaulatan bahasa Melayu merupakan peranan Pakatan Belajar. Mari kita beralih kepada peranan Asas 50. Angkatan Sastrawan 50 atau Asas 50 yang terdiri daripada tokoh-tokoh Melayu iaitu Usman Awang, Abdul Samad Ismail, Keris Mas, Jimmy Asmara, Masuri SN, Mas dan Ashraf. Yang pertama, memperluas dan meningkatkan martabat kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Yang kedua, melindungi hak ahli dan pengarang. Yang ketiga, melahirkan pembaharuan dalam bidang karya sastra. Dan yang keempat, ahli-ahli Asas 50 bekerjasama dalam memperjuang bagi meluaskan dan meninggikan status dan imej kesusastraan dan kebudayaan Melayu. Dan yang terakhir, mempelajari bidang karya sastra seperti cerita, lakonan, buku, rencana, pengetahuan, kebudayaan Melayu dan peradaban Melayu. Seterusnya, saya akan menerangkan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan di sekolah Melayu semasa pemerintahan Inggeris. Yang kedua, bahasa Melayu diada sebagai satu mata pelajaran sahaja serta digunakan menjadi bahasa pengantar, malah menjadi mata pelajaran khusus di maktab perguruan pada tahun 1900. Dan yang ketiga, bahasa Melayu dapat dilihat melalui sistem pendidikan berdasarkan zaman atau era zaman pra-merdeka iaitu sebelum 1957, zaman pasca merdeka iaitu 1957 hingga 1970 dan zaman dasar ekonomi baharu iaitu 1971. Mari kita beralih kepada pendidikan. Usaha sistematik yang dilakukan secara sengaja yang dibuat oleh sesuatu masyarakat. Seterusnya, dasar pendidikan negara sebelum merdeka yang bercorak vernacular dan dasar pecah dan perintah yang pemimpin setiap kaum mengutamakan bahasa ibunda. Jenis-jenis sekolah. Yang pertama, sekolah Inggeris iaitu Mubalik Kristian dan sekolah pertama yang ditubuhkan ialah Penang Free School. Bagi sekolah kedua pula ialah Singapore Free School dan mengikuti sukatan kurikulum di England. Manakala sekolah Melayu pula tidak formal dan berteraskan agama Islam. Sekolah Melayu ini memberi tumpuan mengenai pembaca dan hafal ayat Al-Quran. Sekolah formal sekolah Melayu ialah Sekolah Melayu Gelugur di Pulau Pinang pada peringkat rendah. Seterusnya, sekolah Cina yang bermula pada awal abad ke-19 yang menggunakan sukatan pelajaran negara Cina yang mengikuti enakmen pendaftaran sekolah-sekolah. Dan yang terakhir, sekolah Tamil yang ditubuhkan di kawasan Ladang yang mengikut Undang-Undang 10 tahun 1912. Sekolah Tamil merupakan jemaah nazir sekolah. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang laporan PANS 1951. Terdapat cadangan dalam laporan ini iaitu dua jenis sistem sekolah akan ditubuhkan. Satu jenis sekolah menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan pelajaran bahasa Cina dan Tamil disediakan jika terdapat 15 orang murid atau yang
atau lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka, dan bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris, manakala bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hidayatullah Balkis binti Zaharin dari kelas pengajian Melayu 2. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan tentang laporan Fenwu. Sebelum kita masuk kepada tujuan dan cadangan, mari kita lihat terlebih dahulu sejarah penubuhan laporan ini. Laporan ini ditubuhkan di bawah pimpinan Dr. W.P. Fenn yang merupakan pakar pendidikan dari Amerika Syarikat dan Dr. Wu Tehiau yang merupakan pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Baiklah, tujuan laporan Fenwu ini diwujudkan adalah bagi mengkaji potensi sekolah Cina di Tanah Melayu dan juga mengkaji semula laporan Barnes yang orang Cina menganggap laporan itu berhasrat untuk menghapuskan bahasa dan budaya Cina. Seterusnya, antara cadangan-cadangan yang terkandung dalam laporan ini adalah menyokong supaya sistem persekolahan majmuk dikekalkan dan memberi pengiktirafan terhadap bahasa Cina selain daripada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Yang kedua ialah memperkasakan sekolah vocational dan menyediakan buku teks yang menggambarkan cinta kepada tanah Melayu yang bezakan buku teks yang ditulis dalam bahasa Cina. Cadangan yang ketiga ialah menghapuskan pengaruh politik serta campur tangan masyarakat dalam pentadbiran sekolah. Baiklah, seterusnya ialah Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan ini ditubuhkan oleh Kerajaan British. Tujuan ordinan ini diadakan adalah untuk mengkaji semula cadangan laporan Barnes dan laporan Fenwu serta mencari jalan tengah yang baik. Hal ini dikatakan demikian kerana kedua-dua laporan itu didakwa untuk menghapuskan budaya dan juga tradisi budaya orang Cina di Tanah Melayu ini. Antara cadangan yang disarankan dalam ordinan ini ialah sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan dan juga bahasa Cina dan bahasa Tamil dijadikan sebagai bahasa ketiga tetapi tidak menjadi sebahagian daripada sistem persekolahan kebangsaan. Namun, unsur dalam ordinan ini terbatal kerana berlakunya kekurangan kewangan, guru terlatih dan juga terdapat juga bantahan daripada masyarakat Cina dan juga masyarakat India. Baiklah, yang seterusnya ialah Laporan Razak 1956. Laporan Razak ini ditubuhkan setelah parti perikatan yang terdiri daripada UMNO, MCA dan MIC yang telah dipilih untuk memerintah negara. Laporan ini dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Hussein yang merupakan Menteri Pelajaran. Tujuan laporan ini diadakan adalah untuk memenuhi janji dalam manifesto pilihan raya iaitu satu sistem pendidikan yang sama untuk semua rakyat segera untuk ditubuhkan. Dan juga tujuan yang lain ialah untuk mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat kita kurangkan. Antara cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam laporan ini ialah persamaan sukatan pelajaran untuk semua sekolah di Tanah Melayu dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pegantar serta mewajibkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk semua sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Baiklah, sekarang mari kita masuk kepada pengenalan bahasa Melayu moden. Bahasa Melayu moden merupakan bahasa yang telah mengalami pelbagai perubahan berbanding dengan bahasa Melayu yang sebelumnya. Bahasa Melayu moden dikatakan mula berkembang pada abad ke-19 yang dipercayai telah dicetuskan oleh Abdullah bin Abdullah Kadir Munshi. Bahasa Melayu moden dikatakan mewarisi ciri bahasa Melayu klasik, tapi fungsinya lebih besar. Baiklah, sekarang marilah beralih pula kepada peranan Dewan Bahasa dan Pustaka ataupun yang lebih dikenali sebagai DPP. Peranan DPP adalah membakukan ejaan dan sebutan serta membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. Selain itu, DPP juga berperanan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi yang cekap dan berkesan dalam semua bidang. Seterusnya, DPP juga berperanan dalam membina dan memperkaya bahasa kebangsaan dalam semua bidang termasuk sains dan teknologi.
Baiklah, sekarang mari kita masuki kepada kerjasama serantau dan pengantarabangsaan. Antara peranan kerjasama ini ialah dapat menubuhkan pusat pengajar Melayu yang pertama di Leiden, Belanda pada tahun 1876. Selain itu, kerjasama ini dapat mengembangkan bahasa, budaya Melayu dan mempromosikan pengetahuan tentang pelbagai bidang tentang Malaysia khasnya dan dunia Melayu atau rantau itu amnya. Peranan yang lain ialah mengakrabkan kerjasama antara yang berminat dalam bidang sosiologi dan dunia Melayu dengan rantau Eropah. Baiklah, sekarang mari kita masuki subtopik yang ketiga, iaitu cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Terdapat 6 aspek yang dihadapi dalam cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Yang pertama ialah pendidikan, yang kedua ialah ekonomi, yang ketiga ialah pentadbiran kerajaan, yang keempat ialah kerancuan bahasa di media sosial, yang kelima ialah pencampuran kod dan yang keenam ialah selanga. Sekarang mari kita lihat terlebih dahulu tentang berkenaan cabaran-cabaran bahasa Melayu yang merangkumi 6 aspek tadi. Baiklah, sekarang mari kita lihat cabaran-cabaran yang berlaku dalam bidang pendidikan. Dalam bidang ini, berlakunya cabaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Merujuk Juriah Long, pada tahun 2002, beliau mendapati terdapat kekangan yang ditemui dalam proses pengajaran dan juga pembelajaran. Antara kekangan-kekangan tersebut ialah tidak semua guru bahasa Melayu mendapatkan latihan khusus. Selain itu, guru-guru juga terlalu bergantung kepada buku teks. Seterusnya, terdapat juga murid-murid yang bersikap negatif terhadap mata pelajaran bahasa Melayu berbanding bahasa Inggeris. Hal ini demikian kerana murid-murid tersebut merasakan taraf bahasa Melayu ini lebih rendah berbanding bahasa Inggeris. Cabaran yang kedua ialah penjenamaan bahasa Melayu. Terdapat berlakunya krisis identiti antara bahasa Melayu dan juga bahasa Malaysia. Seterusnya, cabaran yang dihadapi dalam bidang pendidikan ialah bahasa Melayu dalam Akta Pendidikan Tinggi Swasta. Bahasa Melayu telah menghadapi cabaran yang tidak diduga, iaitu apabila Akta Pendidikan dan Akta IPTS 1996 telah diluluskan. Hal ini menyebabkan semua IPTS ini dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pegantar. Oleh itu, kita bimbang sekiranya bahasa Inggeris ini dijadikan sebagai bahasa pegantar di IPTS, kita bimbang bahasa Melayu akan terus dilupakan dan tidak dapat dikembangkan ke pesada dunia. Baiklah, seterusnya mari kita lihat cabaran-cabaran dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ini, bahasa Melayu menghadapi cabaran dalam urusan perniagaan. Dikatakan, dokumen perjanjian syarikat swasta masih menggunakan bahasa Inggeris. Selain itu, dalam bidang ini juga, bahasa Melayu menghadapi cabaran dari segi peluang kerjaya. Graduan bahasa Melayu dikatakan tidak laku di dalam pasaran kerja. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Melayu ini dikatakan tidak setaraf dengan bahasa Inggeris. Jadi, majikan-majikan tidak berani untuk mengambil graduan-graduan bahasa Melayu untuk bekerja bersama mereka. Seterusnya, mari kita melihat cabaran-cabaran dalam bidang pentadbiran kerajaan. Di dalam pentadbiran kerajaan, bahasa Melayu menghadapi cabaran dari segi sikap dan tindakan kurang tegas kerajaan serta para pemimpin. Pegawai-pegawai pentadbiran kerajaan dikatakan enggan menggunakan bahasa Melayu dalam urusan surat menyurat kerana dikatakan ketiadaan kerani Melayu. Sebenarnya, mereka juga dikatakan kurang mahir dan malu untuk bertutur dalam bahasa Melayu ketika bekerja kerana mereka merasakan bahawa bahasa Melayu ini tarafnya lebih rendah berbanding bahasa Inggeris. Pentadbiran kerajaan ini juga menghadapi cabaran dalam bahasa Melayu dari segi penyamaan taraf kedudukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Perlembagaan telah mengisytiharkan peruntukan untuk penyamaan taraf kedudukan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dalam tempoh hampir 10 tahun. Situasi ini membuatkan bahasa Melayu sukar untuk diperluaskan penggunaannya sebagai bahasa kebangsaan. Seterusnya,
Pentadbiran kerajaan menghadapi cabaran bahasa Melayu dari aspek wujudnya golongan pegawai pentadbiran kerajaan bukan Melayu yang lebih fasih berbahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Terdapat segelintir pemerintah menggunakan penggunaan bahasa Inggeris semasa berhujah di sidang parlimen kerana mereka tidak fasih dalam berbahasa Melayu. Perkara ini menyebabkan berlakunya kesulitan dalam mengembangkan bahasa Melayu ke pesada dunia. Baiklah, sekarang kita masuk kepada cabaran bahasa Melayu bagi aspek kerancuan bahasa di media sosial. Cabaran yang dihadapi bagi bidang ini ialah pengaruh bahasa ibunda sendiri daripada pelbagai kaum. Umum maklum, setiap kaum di Malaysia ini mempunyai bahasa ibunda mereka tersendiri. Oleh itu, situasi ini menyebabkan mereka menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri semasa ingin berkomunikasi di media sosial. Sebagai contoh, kaum Cina akan menggunakan bahasa Mandarin, manakala kaum India akan menggunakan bahasa Tamil. Seterusnya, cabaran yang dihadapi dalam aspek kerancuan bahasa di media sosial ini ialah pengaruh bahasa dialek atau daerah seseorang individu itu. Perkara ini tercetus daripada masyarakat, terutamanya sekali golongan muda yang terbiasa dalam menggunakan dialek mengikut negeri-negeri masing-masing. Sebagai contoh, melalui aplikasi WhatsApp, masyarakat lebih gemar dalam menggunakan dialek negeri masing-masing untuk menghantar mesej. Seterusnya, cabaran dalam kerancuan bahasa di media sosial ialah disebabkan oleh pengaruh bahasa asing. Penggunaan bahasa rojak ataupun bahasa pasar merupakan salah satu isu kerancuan bahasa dalam media sosial. Bahasa rojak bermaksud pencampuran antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris untuk bagi membentuk susunan dan binaan sesuatu ayat yang salah dari segi tata bahasanya. Situasi ini berlaku disebabkan sikap masyarakat yang kurang menjiwai akan bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda mereka. Baiklah, sekarang mari pula kita melihat cabaran-cabaran dari aspek pencampuran kod. Antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pencampuran kod ialah disebabkan oleh penguasaan dua atau lebih bahasa. Umum maklum, masyarakat pada masa ini lebih menormalisasikan pencampuran kod ini. Bahasa Melayu telah dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris. Contoh ayat ialah, hari ini I tak mahu masak. I itu merujukkan kepada saya dalam bahasa Melayu. Seterusnya, cabaran yang dihadapi oleh pencampuran kod adalah disebabkan oleh media massa. Perkara ini sering terjadi atas alasan untuk menarik minat ramai orang. Hal ini berlaku dalam bahan bacaan seperti novel dan juga majalah. Seterusnya, pengaruh artis itu sendiri yang menjadi cabaran dalam memperluaskan bahasa Melayu ini lagi. Umum maklum, anak-anak muda lebih mudah terpengaruh dengan artis. Oleh itu, penggunaan bahasa artis yang penuh dengan pencampuran kod ini telah menjadi ikutan ramai anak muda pada masa ini. Seterusnya, mari kita melihat cabaran-cabaran bahasa Melayu dari segi Selangor. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh aspek ini disebabkan oleh pengaruh persekitaran. Seseorang itu cenderung meringkaskan perkataan. Perkara ini telah dinormalisasikan dalam masyarakat kini. Contohnya, perkataan terima kasih menjadi masyih. Selain itu, pengaruh media elektronik. Skrip-skrip yang ditulis selalunya menormalisasikan bahasa Selangor. Hal ini telah menyebabkan pemahaman remaja terhadap bahasa Melayu semakin berkurang. Contohnya, skrip-skrip yang ada di filem-filem yang telah ditayangkan di televisyen, terutama sekali bagi filem-filem yang bertemakan kegelapan. Baiklah, tadi kita telah melihat cabaran-cabaran yang dihadapi oleh bahasa Melayu. Sekarang, mari kita lihat masa depan bahasa Melayu pula. Sekarang, marilah kita melihat masa depan bahasa Melayu dari aspek pendidikan. Pendidikan telah meningkatkan keterampilan berbahasa guru bahasa Melayu. Terdapat pelbagai strategi bagi meningkatkan keterampilan berbahasa bagi guru bahasa Melayu.
antaranya ialah menggunapakai garis panduan program pembangunan profesionalisme berterusan guru Bahasa Melayu sebagai garis panduan bagi melaksanakan latihan dalam perkhidmatan. Yang kedua ialah menapis calon guru yang berkelayakan dengan menambah baik proses pemilihan. Yang ketiga, menetapkan syarat wajib bagi calon guru Bahasa Melayu seperti mewajibkan kepujian kesusasteraan Melayu komunikatif Sijil Pelajaran Malaysia. Selain itu, bidang pendidikan telah memperkasakan kurikulum Bahasa Melayu. Bidang pendidikan telah memperkasakan kurikulum Bahasa Melayu standard di semua jenis sekolah dan aliran. Pendidikan juga telah menyemak dan menambah baik kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah dan sekolah menengah dari semasa ke semasa. Pendidikan juga telah menambah baik aspek seni bahasa dalam kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Baiklah, sekarang marilah kita beralih kepada masa depan Bahasa Melayu dari aspek ekonomi. Dari aspek ini, penyampaian maklumat tentang perniagaan perlulah disampaikan dengan Bahasa Melayu, terutama dalam penjualan dan pembelian secara atas talian. Dari aspek ekonomi ini juga, penggunaan sistem pembayaran digital yang merupakan norma bahasa dalam masyarakat juga perlu menggunakan Bahasa Melayu. Seterusnya, kerajaan juga perlu memperkasakan penggunaan Bahasa Melayu terutama dalam media perdana, media digital maupun media sosial. Baiklah, sekarang mari kita lihat masa depan Bahasa Melayu dari aspek pentadbiran kerajaan. Masa depan Bahasa Melayu dari aspek ini, kita boleh lihat dari segi urusan rasmi dalam negara. Yang pertama, surat rasmi. Surat rasmi dalam negara oleh agensi kerajaan perlulah menggunakan Bahasa Melayu. Yang kedua ialah dokumen perjanjian. Semua dokumen perjanjian dalam negara perlulah menggunakan bahasa kebangsaan, manakala dokumen tambahan dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, dari segi urusan rasmi antarabangsa. Yang pertama, surat rasmi antarabangsa. Surat rasmi antarabangsa oleh agensi kerajaan ke pihak luar menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan berserta dengan lampiran dalam bahasa Inggeris. Yang kedua ialah dokumen perjanjian. Semua dokumen perjanjian antarabangsa oleh agensi kerajaan perlulah menggunakan bahasa Inggeris. Terjemahannya perlulah dalam bahasa Melayu bagi tujuan merekod dan juga menyemak. Seterusnya, kita boleh melihat masa depan Bahasa Melayu dari segi urusan perkhidmatan. Yang pertama ialah pengiklanan dalam jawatan untuk perkhidmatan awam perlulah ditulis dalam Bahasa Melayu. Yang kedua ialah penggunaan bahasa kebangsaan di kaunter perkhidmatan. Yang ketiga ialah Bahasa Melayu digunakan untuk maklum aduan di akhbar maupun di media sosial. Baiklah, sekarang mari kita lihat masa depan Bahasa Melayu dari aspek kerancuan bahasa di media sosial. Yang pertama ialah usaha pemeliharaan Bahasa Melayu. Aktivis dan pendidik bahasa boleh memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan penggunaan Bahasa Melayu yang betul dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan budaya dan linguistiknya. Selain itu, media sosial juga boleh membantu dalam mengatasi pencairan bahasa. Seterusnya, kemungkinan berlakunya persaingan Bahasa Melayu dengan bahasa lain. Bahasa Melayu mungkin menghadapi persaingan daripada bahasa lain. Contohnya, Bahasa Melayu mengalami persaingan bersama dengan bahasa Inggeris. Pada masa ini, pengguna lebih memilih bahasa yang sejajar dengan minat khusus mereka. Sekarang, mari kita melihat masa depan Bahasa Melayu dari aspek pencampuran kod dan juga selangor. Yang pertama ialah keutuhan tata bahasa dalam media massa harus dikekalkan. Media massa perlu mengekalkan penggunaan Bahasa Melayu yang betul dan mantap dalam bahan bacaan. Selain itu, media massa perlulah menetapkan satu bahasa sahaja dalam setiap satu bahan bacaan. Contohnya novel dan majalah dalam Bahasa Melayu. Seterusnya, penggunaan Bahasa Melayu baku perlulah diamalkan oleh setiap masyarakat. Setiap masyarakat perlulah menormalisasikan penggunaan bahasa baku dalam kehidupan seharian mereka.
Hal ini dapat menjadi teladan bagi anak muda, terutama sekali bagi kanak-kanak. Hal ini juga dapat membentuk insan yang lebih fasih dalam berbahasa Melayu. Sekarang, mari kita lihat penerapan elemen hak asasi. Hak asasi manusia adalah prinsip moral atau norma yang menggambarkan standard tingkah laku manusia tertentu dan dilindungi secara berkala sebagai hak semulajadi dan undang-undang dalam undang-undang perbandaran dan antarabangsa. Penerapan elemen ini dilakukan bagi menjaga hak semua orang secara adil tanpa mengira umur, lokasi, bahasa, etnik dan seluruh populasi secara berkomuniti dan individu. Kesimpulannya, kita dapat melihat bahawa bahasa Melayu ini telah wujud lamanya sejak zaman dahulu lagi. Menyedari perkara ini, kita sebagai penutur bahasa Melayu haruslah sentiasa memartabatkan bahasa kita. Semoga dengan usaha semua dalam memperkukuhkan bahasa Melayu ini dapat membuatkan bahasa ini tidak ditelan zaman. Kita percaya bahawa jika usaha gigih dilakukan, bahasa Melayu ini sudah pasti akan berkembang ke pesada dunia pada satu hari nanti.